Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua. Kita akan sambung pelajaran yang lalu, fungsi dan persamaan kuadratik dalam satu pemboleh ubah. Jadi ini adalah standard pembelajaran yang kita nak belajar hari ini. Kita nak kenal fungsi kuadratik sebagai hubungan banyak kepada satu, dan kita juga nak perihalkan ciri-ciri fungsi kuadratik di bawah ini. Boleh? Jika semua masih ingat lagi, semasa dalam tingkatan 2, kita ada belajar graf fungsi dalam bab 8. Kita ada belajar jenis-jenis hubungan, iaitu 1:1, 1:1, banyak kepada 1, 1 kepada banyak dan banyak kepada banyak. Kita juga sudah tahu sekiranya hubungannya kepada 1, ia merupakan fungsi. Sekiranya kepada banyak, ianya bukan fungsi. Baik, sekarang kita nak kenal pasti fungsi kuadratik ini sebagai hubungan banyak kepada 1. Di sini adalah gambar rajah anak panah. Sebelah sini dipanggil sebagai objek dan di sebelah sini dipanggil sebagai image. Ada juga nama lain, iaitu di sebelah sini domain, sini kodomain, sini input, sini output, dan boleh juga dipanggil sebagai fx dan x. Jika kita lihat, bagi fungsi kuadratik ini, sekiranya negatif 1 dimasukkan ke dalam x ini, dia akan menghasilkan 6. Begitu juga dengan 4. Jika 4 ni dimasukkan ke dalam x ni, dia akan menghasilkan jawapan 6. Jadi kita boleh nampak, banyak iaitu 2 objek menghasilkan satu image. Banyak kepada 1. Okey, kita tengok. 0 dan 3 menghasilkan 2. 1 dan 2 menghasilkan imejnya 0. Okey, bagi membuktikan dalam bentuk graf, kita boleh letak, ambil pembaris dan buat satu garisan mengufuk yang selari dengan paksi X. Di sini. Baik, bila kita letakkan garisan di 6 ni, dia akan garis itu akan bersilang di sini dan di sini. Baik, kita lihat. Apabila kita bawa pergi ke graf ni dan turun ke bawah, nak tengok pada paksi X, dia akan pergi pada negatif 1. Dan begitu juga satu lagi, akan pergi kepada 4. Jadi ini membuktikan bahawa dua objek negatif 1 dan juga 4 ini, dia akan menghasilkan hanya satu image, iaitu 6. Baik, di sini ada contoh soalan. Sekiranya kita berjumpa graf seperti ini, diminta kita untuk menentukan berapa bilangan titik persilangan. Kita buat macam tadi, kita ambil pembaris, buat satu garisan yang selari dengan paksi X. Seperti ini, kita buat satu garisan. Kemudian kita tengok, ada berapa tempat yang bersilang dengan graf parabola ni? 1 titik, 2 titik. Okay, daripada 2 titik yang bersilang tadi, kita tengok di mana paksi X-nya. Okay. Di sini dan di sini. Iaitu nilai dekat sini adalah, kalau sini 2, sini 0, sini 1 lah kan. 2, sini pun 3. Baik, berapakah bilangan titik persilangan? 1, 2,
dan dia tanya koordinat titik persilangan tu. Di mana koordinatnya bertemu? Kat sini kita tengok paksi X dulu, lepas tu baru tengok Y. Jadi sini 1, sini 4. Dan di sini 3, sini 4. So, titik persilangan ni, ini koordinat dia 1, 4 dan sini 3, 4. Contoh yang kedua, sama juga. Kita buat satu garisan. Di sini, kita tengok berapa banyak tempat titik persilangan. 1 tempat, 2 tempat. 2 titik persilangan. Okey, kita lihat, kita gariskan. Pergi ke paksi X. Okey, di sini nilainya 0 dan di sini nilainya 3. Jadi kita tahu bilangan titik persilangan ada 2, 1, 2. Dan koordinatnya, koordinat pertama kita tengok X dulu baru tengok Y. So, X dia 0, Y dia 2. Kemudian, yang sini pula X-nya 3, Y-nya 2. Mudah saja. Jadi, sebagai kesimpulan, kita boleh tahu semua fungsi kuadratik mempunyai imej yang sama daripada dua objek yang berbeza. Macam yang kita tengok tadi. Daripada dua nombor, daripada paksi X, dia menghasilkan satu imej sahaja, iaitu di paksi Y. Kesimpulannya, jenis hubungan bagi fungsi kuadratik ialah hubungan banyak kepada satu. Sekarang kita nak tengok apakah bentuk graf fungsi kuadratik. Dalam video kita sebelum ni kita dah tahu bentuknya bentuk seperti bentuk melengkung ataupun dinamakan sebagai parabola. Ada dua sahaja bentuknya, sama ada bentuk seperti U atau seperti N. Lagi mudah nak ingat, sekiranya A-nya, di mana A? Masih ingat lagi tak? Ni fungsi kuadratik AX tambah BX tambah C. Yang menentukan bentuk ni adalah dia punya A ni. Kita tengok yang bahagian A ni. Sebagai contoh kat bawah ni. Okey. Kita tengok X-nya ni adalah nombor yang positif. Sekiranya nombor positif, kita tahu A dia mesti lebih pada kosong. Iaitu positif 1, 2 atau 3. Jadi bentuknya bentuk seperti U. Lagi mudah nak ingat, satu tips paling senang. Kalau nombor tu positif, kita ingat orang yang positif. Kalau orang yang positif, dia mesti selalu senyum. Macam bentuk U ni. Bentuk senyum. Okey, macam mana pula kalau orang tu orang yang negatif? Orang yang negatif ni selalu masam muka dia. Jadi bentuknya seperti ini. Masam sahaja. Okey, kita tengok kat sini. A-nya negatif 2. Apabila nombornya negatif, grafnya akan berbentuk seperti ini, masam. Okey. Baik, kita tengok contoh soalan. Tentukan bentuk graf. Bentuk graf. Sama ada bentuk U atau N. Senyum atau masam. Senang saja. Kita terus tengok pada dia punya A ni. Ingat lagi, A X kuasa 2. Okay. So, kita tengok A ni sebenarnya nilainya 1. Di sini sebenarnya, kalau X sahaja, sebenarnya nilainya adalah 1. Okay. Jadi 1 ni positif. Apabila nombornya positif, kita tahu tadi orang yang positif akan senyum. Bentuknya seperti U. Bagi soalan yang ni pula, kita lihat A-nya negatif. Maksudnya sebenarnya dekat sini negatif 1. Okay, apabila negatif, orang yang negatif, mukanya masam. Jadi bentuknya seperti ini. Sekarang kita nak tengok apa itu titik minimum dan titik maksimum. Okay, senang saja.
Kita tengok pada A-nya kalau positif, dia akan bentuk senyum kan? Apabila bentuk senyum, automatik dia akan ada bahagian paling rendah. Jadi bahagian paling rendah itulah titik minimum. Okay, apabila A daripada fungsi kuadratik itu negatif, dia akan menghasilkan masam kan? Seperti N. Apabila masam, dia akan satu titik naik macam tu. Okay, jadi titik yang paling tinggi inilah dipanggil sebagai titik maksimum. Okay? Okay, sekarang kita tengok soalan. Bagi graf fungsi kuadratik di bawah, okay, apa yang dia nak? Nyatakan julat bagi nilai A. Dan nyatakan sama ada graf tersebut mempunyai titik maksimum atau titik minimum. Daripada yang kita belajar tadi, sekiranya bentuknya senyum, nombornya, A-nya adalah positif. Sekiranya A-nya adalah positif, bermakna julatnya A adalah lebih besar daripada sifar. Itu adalah julat bagi A. A lebih besar daripada sifar. Bagi menjawab soalan kedua iaitu graf ni ada titik maksimum ke titik minimum. Okay, sekiranya bentuknya seperti U, dia mestilah ada bahagian yang paling bawah sekali iaitu dipanggil titik minimum. Itu adalah titik minimum. Sekarang kita tengok soalan B. Bentuknya seperti N ataupun seperti muka masam. Okay, kita tahu dia bentuknya adalah sekiranya A adalah bernilai negatif. Sekiranya A bernilai negatif, maksudnya julat bagi A adalah kurang daripada sifar. Dan apabila bentuknya seperti ini, dia ada bahagian yang paling tinggi dan yang paling tinggi ini adalah titik maksimum. Sekarang kita nak tengok apakah paksi simetri. Paksi simetri bagi satu graf fungsi kuadratik. Macam yang kita dah tahu, daripada menengah rendah lagi kita dah belajar. Paksi simetri tu maksudnya dia membahagikan sesuatu kepada dua bahagian supaya dia sama saiz dan sama bentuk. Okay? Cuba kita tengok kat sini. Okay. Cikgu bagi contoh graf yang pertama ni. Nampak tak? Paksi simetri ni dia membahagikan sebelah sini dengan sebelah sini sama saiz, sama besar, bentuk pun sama. Begitu juga dengan titik graf senyum ni. Okay. Paksi simetri di tengah-tengah ni dia membahagikan kepada dua bahagian. Sini satu bahagian, sini satu bahagian lagi. Sama saiz, sini sama besar dengan sebelah sini. Itulah dia paksi simetri. Dan bagi graf kuadratik ni, fungsi kuadratik ni pula, senang sangat nak tentukan paksi simetri tu kat mana sebab dia melalui titik maksimum. Dia lalu dekat titik maksimum. Sini titik maksimum kan? Jadi paksi simetri ni dia akan lalu kat tengah-tengah ni. Okey. Begitu juga kalau graf tu ada titik minimum, dia akan lalu dekat, paksi simetri akan lalu dekat titik minimum. Mudah sangat. Baik, sekarang kita nak melukis dan mengenal pasti paksi simetri yang terdapat pada graf fungsi kuadratik di bawah. Okey, yang pertama ni kita tengok contohnya. Seperti yang kita tahu, paksi simetri dia akan membahagi dua, sama besar, sama saiz, sama bentuk, dan dia juga akan melalui titik minimum ataupun titik maksimum. Jadi kita tengok kat sini, inilah dia garisan paksi simetri itu, dan persamaan paksi simetri itu adalah, kita tengok paksi simetri ni dia melalui paksi X. Jadi X sama dengan 1. Kita tengok soalan B.
Baik, di sini adalah titik minimum. Jadi dia melalui titik minimum faksi simetri tersebut dan dia membahagi sama besar graf fungsi kuadratik ini. Jadi kita tengok dia memotong pada bahagian X sama dengan negatif 1. Soalan ketiga, di sini adalah titik maksimum dan faksi simetri mesti melalui titik maksimum ini. Dan di sini nilai X adalah 1. Okey. Okey, kita tengok soalan ini pula. Soalan nak tentukan titik maksimum atau titik minimum dan nyatakan persamaan faksi simetri. Macam kita tahu tadi, kalau persamaan dia mesti X sama dengan apa nilainya. Baik, soalan A. Di sini titik minimum. Jadi kita tahu faksi simetri itu mesti melalui titik minimum ini dan membahagi graf fungsi kuadratik ini sama besar. Okey. Dan di sini adalah titik minimumnya. Tadi soalan nak tentukan titik minimum atau titik maksimum kan. Jadi koordinatnya dekat sini kita tengok 4 dan negatif 15. Itu koordinat untuk titik minimum. Dan di sinilah faksi simetri. Dan dia melalui faksi X ni adalah pada nilai 4. So, X sama dengan 4. Ini persamaan faksi simetri. Baik, soalan B. Kita tahu titik maksimumnya berada di sini dan pada koordinat 3, 15. Okay, jadi faksi simetri akan melalui titik maksimum tersebut dan di sini nilainya adalah, skalanya adalah 3. Jadi persamaan faksi simetri itu adalah X sama dengan 3. Okey, bagaimana dengan soalan seperti ini? Di sini ada skala tapi di sini tak ada skala. Okey, macam mana kita nak tentukan? Mudah sahaja. Kita tahu, kita tengok pada dua titik persilangan itu yang selari ini, kita ambil X yang depan ya. Pada koordinat tu kita ambil X yang hadapan, kita tambahkan negatif 4 tambah dengan kosong. Kemudian kita bahagi 2. Kenapa bahagi 2? Kerana faksi simetri kan membahagi 2 sama besar. Jadi tekan saja kalkulator, kita dapat tahu jawapannya adalah negatif 2. Jadi sini adalah negatif 2. Okay, apabila di sini negatif 2, senang saja kita bolehlah menentukan titik maksimumnya. Okay, di sini titik maksimum, sini negatif 2, di sini 4. Jadi koordinat dia negatif 2, 4. Soalan D, kita tengok titik persilangannya yang hadapan X-nya kosong dan sini 4. Kita tambahkan dan kita bahagikan dengan 2. Jawapannya adalah 2. Jadi faksi simetrinya ada di sini adalah 2. X sama dengan 2. Baik, bagaimana pula kalau kita berjumpa dengan soalan seperti ini? Soalan nak kita nyatakan persamaan faksi simetri tapi soalan tak bagi apa-apa graf. Tak ada bagi apa-apa rajah graf. Hanya bagi fungsi kuadratik seperti di bawah ni. Okay, ada dua soalan di sini. Baik, jika kita berjumpa soalan macam ni, kita terus gunakan rumus ini. X sama dengan negatif B per 2A. Apa itu B, apa itu A? Kita sudah tahu. Ini A, ini B, ini C. Ini A, ini B, ini C. Macam kat sini, C-nya tak ada. Maksudnya C-nya bernilai sifar lah, kosong. Baik, kita masukkan saja nilai A dengan B ke dalam rumus ini. Seperti ini, okey?
Masukkan ke dalam rumus. B adalah negatif 4 dan 2. A ni sebenarnya nilainya 1. Jadi 2 darab 1. Tekan saja kalkulator. Jangan lupa ya, di depan ni ada negatif yang memang rumusnya ada negatif. Tekan kalkulator, kita dapat jawapan. Persamaan bagi paksi simetri untuk fungsi kuadratik ni adalah X sama dengan 2. Kita cuba soalan B. Guna rumus di atas ini, masukkan nilai A dan B. Okay, B adalah negatif 2 dan A pula sebenarnya adalah 1. Tekan kalkulator, kita akan dapat jawapannya. Persamaan paksi simetri bagi fungsi kuadratik ini adalah 1. Boleh? Baik, itu saja untuk hari ini. Terima kasih.